Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Yang di Pertuan Negeri, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud melahirkan penghargaan kepada organisasi, badan korporat serta orang persendirian yang telah menyumbang sama ada dalam bentuk keuangan atau fizikal kepada Pusat Jantung Sarawak di Kota Semarahan. Beliau berkata sumbangan mereka bukan sahaja telah banyak membantu kepada penambahan peralatan perubatan di pusat itu, tetapi mempercepat perolehan sesebuah peralatan yang canggih. Jelasnya atas sumbangan para penderma telah memperluas keupayaan pusat dalam menyediakan pelbagai perkhidmatan rawatan berkaitan jantung dengan lebih berkualiti. Ia juga membantu mengurangkan beban kerajaan dalam usaha menyediakan peralatan yang diperlukan oleh pusat itu. Tun Pehin Sri Taib berucap pada majlis penyerahan peralatan sistem toraskopi dengan bantuan video, VETS dan peralatan rehabilitasi jantung kepada Pusat Jantung Sarawak di Kota Semarahan. Kedua-dua peralatan perubatan tersebut merupakan hasil sumbangan 12 pejabat ketua menteri, syarikat korporat, badan kerajaan, persatuan dan kelab. VETS merupakan teknik pembedahan invensif yang mampu mengurangkan pelbagai risiko kepada bahagian dada pesakit semasa dan selepas pembedahan. Pada majlis tersebut, beliau yang juga pengerusi Yayasan Jantung Sarawak menerima cek replika berjumlah RM90,000 sumbangan daripada Kelab Peminat Muzik WI Kuching. Satu mekanisme sedang dirangka antara Kementerian Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Komuniti dengan pihak polis bagi mengurangkan kes keganasan rumah tangga di Sarawak. Menterinya Datuk Fatimah Abdullah berkata langkah ini perlu berikutan peningkatan jumlah keganasan rumah tangga dalam tempoh 7 bulan tahun ini. Setakat Julai tahun ini sahaja, sebanyak 223 kes keganasan rumah tangga telah direkodkan berbanding 144 kes tahun lepas. Masyarakat dan mangsa keganasan juga harus memainkan peranan dalam melaporkan kes sedemikian bagi membolehkan pihak berkuasa tempatan mengambil tindakan. Datuk Fatimah menjelaskan perkara ini selepas menghadiri satu mesyuarat bersama polis di Kuching. Mesyuarat turut disertai oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Mazlan Mansor dan beberapa pegawai-pegawai tinggi Polis IPK Sarawak. Kerja-kerja membaik pulih kemudahan eskalator lapangan terbang Miri LTM yang mengalami kerosakan teknikal pada 5 Jun lalu akan disiapkan dalam tempoh 3 minggu bermula Isnin lalu. Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan Datuk Lee Kim Shin berkata eskalator itu akan dibaiki sementara waktu untuk kegunaan orang awam sehingga penyerahan tender bagi mengganti baharu ketiga-tiga eskalator di lapangan terbang itu. Kerana eskalator baru itu akan mengambil masa setelah penilaian, bertawaran, kita nak ada order lagi, pesan lagi, mungkin lebih 6 bulan dan sebagainya. Jadi sementara itu kita memerlukan eskalator ini. Sebab itulah eskalator akan diperbaiki dan memanglah dari segi keselamatan akan tetap ditentukan keselamatannya oleh Department of Occupational Safety and Health DOSH. Bercakap kepada pemberita ketika meninjau perkembangan kerja baik pulih eskalator itu di LTM, katanya pihak Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB telah memperuntukkan RM74,000 yang akan digunakan bagi kerja-kerja membaik pulih eskalator berkenaan. Beliau turut menggesa pihak MAHB supaya menyediakan peruntukan kecemasan yang mencukupi bagi tujuan penyelenggaraan segera kemudahan-kemudahan yang terdapat di LTM termasuk lift, penghawa dingin dan tandas jika berlaku sebarang kerosakan. Sementara itu, pada majlis berasingan, Datuk Lee memberitahu kerja-kerja menaik taraf Jalan Tudan daripada 2 lorong kepada 4 lorong kini telah 16% siap. Projek kemenalan kos pembinaan RM42 juta bagi menangani masalah kesesakan lalu lintas dijangka siap sepenuhnya pada bulan Ogos tahun depan. Datuk Lee berkata projek tersebut sedang giat dijalankan namun masih menunggu pemindahan tiang-tiang elektrik sediada di kawasan terlibat. Saya telah minta pihak Sarawak Energy Berhad untuk memindah tiang-tiang elektriknya dengan secepat mungkin kerana ini akan mengganggu kerja-kerja pembesaran jalan ini. Dan mereka pun telah dibit jadual dan berharaplah mereka akan mengikut jadual itu kalau dapat dengan lebih cepat lagi. Kerana kita mahu jalan ini disiapkan dengan secepat mungkin. Kerana setiap hari kita boleh melihat kesesakan lalu lintas yang begitu serius sekali.
bercakap kepada pemberita semasa membuat tinjauan projek naik taraf Jalan Tudan di hadapan Klinik Kesihatan Tudan Miri. Katanya sebanyak 56 buah tiang elektrik perlu dialih bagi menjalankan sepenuhnya kerja-kerja pembesaran jalan. Beliau juga mahu penyediaan tempat letak kereta tambahan di klinik berkenaan disegerakan bagi memudahkan kerja-kerja pembesaran jalan. Kerajaan merancang untuk membangunkan dataran Bandar Limbang LTS dalam usaha untuk menarik lebih ramai pengunjung ke daerah itu. Menteri Perancangan Sumber Dalam Sekitar 2, Datuk Ahmad Awan Tengah Ali Hassan berkata LTS dengan konsep bandar hijau memerlukan perancangan menyeluruh dalam pembinaannya merangkumi rekreasi dan kemudahan pembangunan lain. Ia juga sebagai usaha bagi mentransformasi Limbang sebagai destinasi pelancongan di bahagian utara negeri ini. Beliau memberitahu demikian pada Majlis Angkat Sumpah Wali Kota, Timbalan Wali Kota dan ahli-ahli Majlis Daerah Limbang di Bandar Limbang. Beliau dalam pada itu mengingatkan ahli majlis untuk lebih tegas dalam menjalankan peranan masing-masing meskipun berdepan kesukaran demi kepentingan dan faedah semua pada jangka masa panjang dengan memberi penekanan terhadap kawasan yang masih memerlukan pembangunan. Ia bukan sahaja di kawasan bandar, malah perlu diperluas hingga ke pedalaman, kampung dan rumah panjang. Ahli majlis juga dinasihat supaya bijak mencari pendekatan baharu untuk mempertingkat pendapatan melalui kerjasama dengan pihak swasta. Pada majlis itu, seramai 32 ahli majlis mengangkat sumpah sebagai ahli majlis bagi tempoh 2016 hingga 2018. Pengusaha stesen minyak dan pengusaha gas petroleum cecair perlu diberi pendedahan mengenai tata cara keselamatan petroleum. Timbalan Pengarah Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Negeri Sarawak, Abdul Hafiz Abdul Rahim memberitahu penekanan terhadap keselamatan itu perlu dipatuhi berikutan barang petroleum merupakan barangan berbahaya jika pengendaliannya tidak mengikuti tata cara dan prosedur yang ditetapkan. Tambah beliau, pengetahuan mengenai keselamatan petroleum turut dipertingkat dalam kalangan para pengguna barangan petroleum bagi memberi kesedaran mengenai tata cara keselamatan barang petroleum perlu dipatuhi. KPDNKK jelas beliau bertanggungjawab untuk memberitahu kepada semua pengusaha dan juga pengguna supaya mematuhi dan mengambil berat tentang keselamatan. Ini terutama di stesen minyak dan juga di tempat penjualan ataupun tempat pengumpulan gas petroleum cecair yang dilesenkan di bawah KPDNKK. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mewakili Menteri Muda Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Noordin Majais menyempurnakan majlis perasmian penutupan Seminar Keselamatan Petroleum Negeri Sarawak bagi tahun 2016 di Miri. Katanya penganjuran seminar itu untuk menerapkan integriti dan juga keselamatan petroleum secara keseluruhannya dalam kalangan pengusaha dan pengguna barangan petroleum. Seramai 120 peserta dari seluruh Sarawak telah menghadiri seminar tersebut. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dengan kerjasama Institut Kimia Malaysia IKM menganjurkan satu ceramah umum bersama seorang penyelidik di Purdue University Amerika Syarikat, Profesor Enichi Nageshi yang mempunyai lebih 30 tahun pengalaman khususnya dalam bidang kimia. Seramai 300 orang yang terdiri daripada penuntut UNIMAS, Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta selain pelajar sekolah menengah sekitar Kota Samarahan telah menghadiri ceramah yang berlangsung di UNIMAS Kota Samarahan. Menurut Timbalan Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Wan Hashim Ibrahim, program tersebut merupakan salah satu inisiatif UNIMAS dalam memberi inspirasi kepada para ahli akademik generasi baru dalam pergiat pendidikan dalam bidang sains dan teknologi. Dalam pada itu, beliau berharap para pelajar yang terlibat akan mendapat manfaat daripada ceramah itu, khususnya melalui perkongsian ilmu bersama penceramah jemputan program tersebut. Beliau berucap mewakili Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi. Turut hadir mantan Timbalan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang selaku Pro-Chancellor UNIMAS. Seramai 65 orang peserta dari lebih 15 buah negara antaranya Kanada, Itali, Rusia, United Kingdom, Australia dan Poland sudah berdaftar untuk acara tahunan Cebu International Base Jump yang akan diadakan pada 23 hingga 25 September depan. Menurut Residen Cebu Hee Chang Ki, acara tersebut merupakan penganjuran kali ke-8 yang diadakan di Wisma Sanian Cebu yang merupakan bangunan tertinggi di Sarawak dengan ketinggian 126 meter.
Jelasnya pihaknya kini berharap lebih ramai peserta akan mendaftar untuk acara terjunan ini dan bagi tahun depan yang merupakan tahun melawat Sibu, pihaknya menyasarkan seramai 100 orang penerjun dari seluruh dunia. Bercakap pada sidang media di Kompleks Islam Sibu, beliau turut memaklumkan pelbagai aktiviti sampingan akan turut diadakan seperti Expo Perdagangan yang akan diadakan pada 15 hingga 25 September. Sebanyak 148 buah ruang perniagaan akan dibuka sepanjang acara berlangsung. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Perdagangan dan Pelaburan Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan akan menghadiri upacara Majlis Pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Unit Pembangunan Usahawan dan Industri Halal dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM di Kuching pada 10.30 pagi. Sementara itu, pada 11.30 pagi, Menteri Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah akan mengadakan sidang media sempena mesyuarat ahli lembaga pelawat Taman Sri Puteri dan menyampaikan watikah pelantikan Exco di bangunan Baitul Makmur Kuching sebelum merasmikan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia Peringkat Negeri Sarawak 2016 di Samarahan pada 3 petang. Manakala di Kapit Adun Katibas, Datuk Ambrose Blikau Anak Anturan akan merasmikan program Kembara Jalur Gemilang di perkarangan Majlis Daerah Song pada 10.30 pagi. Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Aisyah. Silakan Aisyah.